Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anakku sayang? Semoga semuanya dalam keadaan sihat ya. Baiklah, pada minggu ini saya akan mengajar tajuk bidang akidah dan kita akan kupaskan selepas ini. Okey, dah bersedia untuk meneruskan pelajaran? Okey, yuk kita mulakan. Baiklah, kalau kita tengok telinga ni, kita boleh bayangkan tajuk apa? Ada yang dapat tahu? Okey, kita akan belajar tajuk Allah bersifat sama. Okey, cuba awak sebut. Okey, bagus. Allah bersifat sama. Maknanya Allah bersifat sama ni adalah salah satu sifat wajib bagi Allah. Baiklah, apakah pengertian bagi Allah bersifat sama? Maksudnya adalah Allah itu maha mendengar setiap sesuatu, sama ada yang bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Maksudnya Allah tu boleh mendengar walaupun ianya bisikan di dalam hati kita. Maknanya Allah tiada batasan, tiada terhad kekuasaannya. Baiklah, apakah kita wajib mengimaninya? Ya, kita wajib mengimaninya kerana ia adalah salah satu rukun Islam dan rukun iman kita ya. Kita wajib mempercayainya. Okey, seterusnya, apa itu dalil nakli? Dalil nakli ialah berkaitan ayat Al-Quran. Apakah dalil atau ayat Al-Quran sesuai dengan Allah bersifat sama? Baiklah, saya baca kemudian awak ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Baiklah, apa maksudnya? Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Baiklah, apa yang Allah dengar walaupun dalam lubuk hati kita Allah tetap akan dengar. Jadi kita kena berjaga-jaga, berhati-hati dalam pertuturan. Baiklah, apakah kata kunci yang ada dalam ayat tersebut? Sami'un. Kalau kita tengok sami'un, sin, min, ain, balik kepada perkataan sama. Maknanya sama adalah mendengar. Itulah kata kunci kalau bagi Allah bersifat sama. Seterusnya, dalil akliyah adalah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Maknanya Allah itu mustahil bersifat cela. Maknanya Allah tak ada cacat cela. Tidak, maknanya Allah boleh mendengar dan boleh mendengar apa sahaja yang kita lakukan, kita buat dan sebagainya. Baiklah, seterusnya, apakah perbezaan di antara Allah dan manusia? Baiklah, Allah tidak terbatas kuasanya. Maknanya Allah boleh mendengar, tidak perlukan alatan seperti manusia. Tapi manusia itu terbatas. Okey, terbatas sebab apa? Sebab penyakit tuli ni maksudnya pekak. Bagi orang yang pekak ataupun bisu, dia memerlukan bahasa isyarat untuk faham. Jadi sebagai manusia memang ada sifat lemah untuk kita. Yang keduanya, manusia perlukan alatan. Kalau tengok gambar yang ada dekat slide ni, ada gambar orang pakai headset, orang pakai mikrofon. Sebab apa? Manusia tu lemah bila tempat yang berada dalam satu tempat yang orang ramai, dalam satu dewan ya. Jadi kita perlukan pembesar suara, jadi baru orang boleh dengar. Takkan kita nak cakap atas pentas tu tanpa mic, jadi orang tak dengar. Okey, itulah perbezaan di antara Allah dan manusia. Seterusnya, sentiasa berdoa memohon pertolongan daripada Allah adalah kesan beriman kepada sifat as-sama Allah. Yang keduanya, kita perlu jaga pertuturan dan bisikan hati. Ketiganya, melazimi Al-Quran dan berzikir, menjadikan rutin amalan dalam hidup kita ya. Keempatnya, menjauhi maksiat lidah. Contohnya mengumpat. Sebab tu ada pepatah Melayu mengatakan telajak pelahu boleh diundur, tapi telajak kata tak boleh. Sebabnya orang akan kata-kata itu akan terkesan di hati dan ia menjadikan pergaduhan. Wajib kita jauhi. Dan seterusnya, hidup diberkati oleh siapa? Allah. Jadi sebagai manusia kita perlulah ikut apa yang Allah suka dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan sebagai urusannya, kita kena akui bahawa Allah tu hebat dan sempurna. Tak ada maknanya tiada tara kekuasaan Allah dengan yang lain. Walaupun kita cipta sesuatu yang sama dengan Allah cipta, tapi tak sama fungsinya, tak sama apa yang asli, wujud aslinya.
Okey, yang keduanya, buktikan keimanan kepada Allah. Macam yang saya cakap tadi, kita buat apa yang Allah suka, kita akan dapat ganjaran yang baik. Jika kita buat apa yang Allah larang, maka kita akan dapat ganjaran yang buruk. Baik, sekadar itu saja. Semoga Allah bersifat as-samad ni kita terapkan dalam kehidupan harian kita supaya kita sentiasa dilindungi oleh Allah dan iman kita semakin bertambah. Sekadar itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.